Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adhammu salati wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammad As-sadiqil wa'adil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وسنة الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang bermaksud orang-orang yang beriman, ia tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat yang ke-82. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala khatabana Umar bil Jabiyah faqala ya ayyuhan nas inni qumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma yafshul kadhiba hatta yahlifa ar-rajulu wa la yustahlif wa yashhadu ash-shahidu wa la yustashhad. ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين الأبعاد. من أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, satu hari telah berkhutbah Sayyidina Umar di Jabiyah dengan katanya, wahai sekalian orang-orang yang beriman dan wahai sekalian manusia, bahawasanya aku berdiri di tempat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kamu, juga kepada sahabat-sahabatku, juga kepada orang-orang yang seterusnya daripada kamu. Kemudian tersiar bohong hingga bersumpah seorang lelaki dan tiada dituntut sumpah akan dia, dan orang yang menjadi saksi itu bukanlah saksi, padahal tidak dituntut ia menjadi saksi. Tidakkah tiada tinggal seseorang lelaki dan seorang perempuan, melainkan adalah yang ketiganya daripada kedua wanita dan lelaki tersebut adalah syaitan. Maka ke atas kamu lazim hidup di dalam berjamaah
dan jauhkanlah diri kamu daripada bercerai-berai, kerana sesungguhnya syaitan itu serta atau bersama-sama dengan seseorang yang bercerai-berai. Dan ingatlah, sesiapa yang berkehendak dan mau berada di tengah-tengah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajiblah dia hidup di dalam jamaah. Sesiapa yang suka melakukan kebaikan dan kebajikan dan tidak menyukai melakukan kejahatan, maka yang demikian itulah orang-orang mukmin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu, bersyukurnya kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita meluangkan masa kita yang sedikit malam ini dengan kita mendengar akan pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang berlaku kepada umatnya di akhir zaman. Dan pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar umat manusia di akhir zaman memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan untuk menuju ke syurganya. Hari ini hadis daripada Umar ataupun daripada anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, menceritakan kepada kita bahawa lazim kita hidup di dalam berjamaah. Yani jamaah bahasa Arab, bahasa Melayunya hidup di dalam kumpulan, bukan hidup dalam seorang-seorang. Bukan hidup seperti mana yang berlaku di Korea, di Jepun, sampai orang mati pun tak sedar kata dah mati. Kenapa? Bawa diri seorang-seorang. Islam mengajar kita hidup berjamaah. Sebab itu kalau kita menilai tentang jamaah, solat seseorang itu di rumah dan solat berjamaah, yang lebih afdalnya adalah solat berjamaah. Kerana itu keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Islam. Dan barang siapa yang tidak boleh melazimi kehidupannya dengan kehidupan Islam, kemungkinan dia adalah golongan yang keluar daripada agama. Kerana Islam ini mengajar kita hidup di dalam jamaah supaya kita boleh hidup dalam keadaan yang baik dan aman. Ulama bukan seorang pemimpin. Pemimpin dia seorang pemimpin, ulama dia satu hal yang lain. Ulama boleh dikategorikan sebagai nasihat. Ulama boleh dikategorikan sebagai mereka yang menerangkan dan menerapkan ilmu Islam kepada seluruh manusia. Ulama yang menyusunkan kepahaman Islam kepada seluruh rakyat jelata. Kerana kalau kita melihat hari ini, punca perpecahan itu adalah datang daripada tidak kesefahaman di antara kita, dan banyak sangka buruk daripada sangka baik. Sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hendaklah kamu jauhi sangka buruk terhadap mukmin yang lain. Kerana sangka buruk itu kata Allah berdosa. Pasal apa dia boleh jadi sangka buruk? Kerana kesefahaman yang tidak serasi dengan jamaah. Dan bagaimana kita nak menurut jamaah? Jamaah ni ramai, banyak. Bila semua banyak ni, jamaah yang mana satu ustaz? Ini bukan kempen ni. Takut kata ustaz nak kempen ni. Nak duduk dalam kumpulan mana ni? Nak duduk dalam jamaah yang mana? Jamaah tabligh ke? Jamaah Syaziliyah ke? Jamaah Salafiyah ke? Jamaah IS ke? Jamaah Jabhah Nusrah ke? Mana satu jamaah yang kita nak ikut? Maka diterangkan dalam hadis ini sebentar lagi insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Umar, satu hari Sayyidina Umar dia bangun berada di atas mimbar tempat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sebut akan sabda Nabi SAW, wasiat Nabi kepada sahabat dan juga seluruh orang-orang mukmin. Bukan khusus untuk sahabat-sahabat semata-mata, tetapi kata Nabi SAW, usikum bi ashabi thumma alladhi yalunahum.
Makna summal ladzi yalunahum ini mereka yang selepas daripada kamu, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang selalu kita dengar dalam khutbah. Sahabat, mari tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in sampailah akhir-akhir ini kena juga kita hidup. Karena apa? Kita hidup dalam Islam, maka kita juga tergolong di antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Nabi SAW? Hadis yang panjang. Cerita ni hadis yang panjang, saya pendekkannya malam ni. Nabi kata, esok kelak berlaku kepada umat aku seseorang itu sanggup berbohong dan bersumpah dengan sumpah yang palsu. Ini tujuan dia bawa hadis ini. Pasal apa nak bagi tahu? Kerana syaitan ma'al wahid. Kerana sesungguhnya syaitan itu adalah gangguan yang paling utama kepada manusia. Punca tidak kesefahaman di antara kita adalah disebabkan syaitan. Punca perbalahan sesama Islam adalah berpunca daripada syaitan. Seperti mana yang saya sebut pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Ali, perbalahan Islam sehingga berlakunya pertumpahan darah yang begitu banyak. Sebut dah mula-mula sudah. Zaman Ali ni pelik sikit. Sebab apa pelik? Sahabat sama sahabat perang. Ada tak macam yang lain? Zaman Ali berlaku perang Siffin dan berlaku perang Jamal. Dua perang ini berlaku Islam sama Islam. Kerana apa? Gangguan syaitan itu terlalu kuat. Syaitan dia mari ganggu sekumpulan anak-anak muda kecil ni supaya menerapkan kepada pahaman-pahaman ulama ini supaya tidak mengikuti Al-Quran, bahkan bertentangan dengan Al-Quran, dan tak boleh ikut dan jangan ikut. Kalau boleh tegak mereka daripada mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berlaku perang besar. Kalau perang Siffin ni makan masa berbulan-bulan, sampailah sahabat-sahabat jadi pening. Ni Islam tak sepatutnya begini. Sebaliknya nama Islam itu selamat, sejahtera, aman, damai. Nabi tak buat macam ni. Tapi apakan daya, kerana syaitan mengganggu dan menimbulkan fitnah-fitnah di akhir zaman, sehinggalah umat manusia hari ini menanggung fitnah-fitnah itu. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan yang manakah yang kita nak ikut ni? Jamaah yang manakah yang kita nak ikut? Saya bawa petikan daripada karangan Imam Abu Isa At-Tirmizi yang dikarangkan oleh Syekh Idris Marbawi dalam kitab Bahrul Mazid, agar kita dapat faham golongan mana yang kita nak ikut, agar kita boleh serasi dengan kesefahaman Islam, agar kita boleh tahu cara berdakwah di dalam Islam. Sebab itu saya bawa satu contoh berlaku krisis di zaman Nabi SAW. Nabi solat jenazah Abdullah bin Ubay. Ini satu perkara yang menyebabkan sahabat-sahabat tidak setuju dengan apa yang Nabi buat. Siapa Abdullah bin Ubay? Ketua dan kepala munafik. Yang mana ketika hidup Abdullah bin Ubay ni, Nabi duk larang, kata jangan ikut Abdullah bin Ubay, kerana Abdullah itu dalamnya tak ada langsung Allah, tidak menyembah Allah, menghalang dakwah Islam, melakukan pengkhianatan, melakukan kejahatan. Nabi kata siapa yang ikut Abdullah maka dia munafik. Tiba-tiba bila Abdullah bin Ubay ni mati, Rasulullah SAW pergi sembahyang jenazah dia. Ini kalau tak ada kesefahaman saat itu berlaku perpecahan. Tapi bagusnya tuan-tuan, sahabat ni dia tak macam kita. Sahabat ni dia tak keluar buat tim baru. Sahabat bangkang Nabi buat. Kerana sahabat ini dia dekat dengan Nabi, maka dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa kamu solat jenazah Abdullah bin Ubay? Kami tak faham Rasulullah. Engkau kata dia ni munafik, tapi kau sembahyang jenazah dia. Engkau kata luarnya nampak Islam, dalamnya tak ada langsung Islam, tapi engkau sembahyang juga jenazah dia. Nabi SAW jawab pertanyaan sahabat-sahabat ini. Nabi kata, aku solat jenazah Abdullah bin Ubay. Nabi cerita cara untuk berdakwah. Aku solat jenazah Abdullah bin Ubay ini kerana aku melihat di belakangnya ribuan orang-orang munafik yang masih hidup. Rasulullah buat itu ada benar. Maknanya, kalau kita nak melihat siapakah pewaris Nabi, ulama.
Kan Nabi sebut dalam hadis, tak faham juga kita tak tahulah. Hari-hari dia sebut. Dalam khutbah Jumaat selalu kita jumpa al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Bila sebut pewaris Nabi, mereka yang mewarisi Nabi SAW bukan mengambil takhta Nabi, tetapi cara berdakwah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bila kita tengok ulama pergi duduk dengan orang yang jahat, pakai baju sedundun pula, jadi dah kata ni dah. Nanti dulu faham betul-betul dulu. Islam ni ada uslub, ada cara. Jangan melulu, jangan sangka buruk. Nak dakwah orang bukan senang. Lagi-lagi duduk dalam negara yang ramai orang jahat, lagi susah. Banyak cabarannya. Maka kalau kita nak berdepan dengan cabaran itu, lazimlah kita hidup di dalam jamaah atau duduk di dalam kumpulan-kumpulan jamaah. Jamaah yang mana? Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, adalah, ketahuilah wahai saudaraku, saya tolong baca terjemahan dia, adalah makna hidup di dalam jamaah itu, yakni tidak kita hidup berseorangan, dan kita hidup di dalam jamaah daripada kalangan jamaah ulama. Baru kita tahu. Duduk dalam kumpulan yang ramai ulama. Dia kalau seorang bukan ulama, saya bagi tahu dah sebelum ni, bahasa Arab seorang alim. Tu kalau seorang. Kalau ramai ni ulama, so ramai ulama tu ada. Kan zaman Sayyidina Ali berlaku perbalaan, perang, fitnah sesama Islam, bunuh sesama Islam dalam perang Jamal dan perang Siffin. Apa yang berlaku ketika itu? Amr bin As menghimpun semua ulama-ulama daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi, sama ada di bumi Syam ataupun di bumi Iraq, gabung berbincang, hidup untuk berbincang dan meredakan fitnah yang berlaku zaman Ali. Kalau tak ada ulama, fitnah dia tak boleh reda. Kita nak harap boleh faham Islam sungguh-sungguh, kita tak boleh faham. Sebab tu saya kata Quran kalau kita nak baca pun kita tak boleh baca semua. Walaupun kita boleh baca, tapi kita tak boleh faham semua. Boleh faham sikit sebanyak. Hak lebih-lebihnya siapa hak nak tolong terang ni? Ulama lah. Bukan ular dalam semua. Dia ular dalam semua lain pula kan. Semua samun dia tak ikut Quran. Zaman Ali bila berlaku masalah ini, semua ulama-ulama daripada kalangan sahabat Nabi berbincang. Bincangnya mereka bukan satu idea. Kalau alim itu dia boleh kemukakan satu idea dan keputusan dia mu'tamad. Kalau seorang yang alim. Kalau dalam jamaah itu ada seorang je yang alim, atau dua orang yang alim, atau tiga orang yang alim, tak ramai lagi. Ulama ni dia makna jamaah yang ramai lebih daripada tiga. Hak dua orang ni, kalau dua keputusan dia tak banyak pendapat dia. Dua-dua keputusan dibincang sama ada antara dua, mana satu jawapan yang nak ambil. Kalau seorang buat keluar satu keputusan, itu keputusan mu'tamad, kena terima. Itu kalau seorang alim. Tapi kalau ulama ni, dia macam-macam pendapat. Berlaku zaman juga, begitu juga dalam zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Apabila bumi Syam dilanda wabak ta'un. Satu perbincangan yang cukup menarik yang perlu kita ambil perhatian. Berlaku satu peristiwa, yakni bumi Syam, Syria, Palestin, Jordan dan juga Lebanon dilanda wabak ta'un. Kerana wabak yang boleh membawa kepada kematian. Sehingga di dalam riwayat menyatakan Abu Ubaidah Al-Jarrah juga mati kena wabak ta'un. Wabak ta'un melanda bumi Syam. Umar daripada Madinah dia turun nak ziarah bumi Syam. Sebelum dia nak masuk ke bumi Syam, sampai dah di sempadan Syam, maka dia berkampung di situ sebentar. Datanglah menteri-menteri daripada kalangan sahabat. Ada istilah menteri itu barulah. Datang kepala-kepala wakil-wakil Islam daripada bumi Syam di tempat masing-masing, bertemu dengan Umar, buat satu perbincangan, buat satu mesyuarat. Mesyuarat apa? Wabak ta'un yang melanda di bumi Syam. Abu Ubaidah kata kepada Umar, wahai Umar, tempat kami ini dilanda wabak ta'un. Maka dia minta pendapat. Bincang, budak bincang. Bangkang ke tidak ni? Ada perbangkangan dia, bukan tak ada. Ada bangkang dia. Benda-benda baik ni mesti ada bangkang dia. Sebab syaitan tu cucuk ada bangkang. Tapi bagusnya sahabat ni iman mereka kuat, maka syaitan lari jauh.
Bincang punya bincang, Umar kata aku buat satu keputusan. Sebab Umar ni dia pemimpin, dia khulafa yang kedua. Maka dia kata aku memutuskan untuk pulang semula ke Madinah. Jadi Abu Ubaidah geram. Abu Ubaidah geram tapi dia tak buat timbaru. Saya kata banyak kali dah. Abu Ubaidah ni dia marah Umar ni balik. Dia tak mau ziarah, tak mau nak selesaikan masalah wabak ta'un di bumi Syam ni. Apa kata Abu Ubaidah kepada Umar dalam keadaan muka dia merah menyala? Wahai Umar, engkau seolah-olah lari daripada qada dan qadar Allah. Maknanya dia nak bagi tahu engkau lari daripada masalah, katanya kan. Engkau bukan nak selesaikan masalah. Umar ni dia pemimpin, akai dia lebih, akai dia panjang. Akai dia tu bukan seorang-seorang, akai dia berpandukan kepada Quran. Apa kata Umar? Punya jadi gawat ni. Betul juga. Hak yang menteri daripada Syam kata Umar, betul juga. Hang lari daripada qada dan qadar ni apa? Ni khalifah macam ni. Mai dah bakang dah kan. Jadi Umar buat keputusan. Umar kata aku bukan lari daripada qada dan qadar, bahkan aku lari daripada qada dan qadar Allah kepada qada dan qadar Allah. Tu bagusnya Umar dia bagi jawapan macam tu. Sebab Nabi sebut la darara wa la dirar. Kalau kita tahu tempat tu berpenyakit dan kita sihat, kita pergi terjun tempat yang sakit, itu darurat. Itu boleh mendaruratkan diri kita. Maka Umar kata aku tak pergi sana sebab aku masih sihat, alhamdulillah, aku tak mau terima wabak tersebut. Dan kamu sebagai ketua yang memimpin di bumi Syam, kamu cari jalan penyelesaiannya. Umar bagi juga jalan penyelesaian. Cuma dah grup dia daripada Madinah mari ni, takkan semua nak terjun dalam lembah, dalam apa nama orang kata kawasan yang terkena wabak ta'un ni. Ikhtiar. Macam kita kena denggi lah. Bila sebut kawasan kena denggi, kita ikhtiar. Macam mana kita ikhtiar? Tutup pintu rumah, mari petang kalau ada nyamuk spray siap. Kita ikhtiar dengan sembuh supaya nyamuk tu tak merebak di kawasan-kawasan yang lain. Itu ikhtiar Sayyidina Umar. Takkan kita nak pergi cari penyakit, dah tahu nyamuk kat situ ada, dah tahu penyakit dekat situ ada. Maka Umar kata aku bukan lari daripada qada dan qadar Allah semata-mata, bahkan aku lari daripada qada dan